Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma a'ini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Inna hadza la rizquna ma lahu min nafad. Assalamualaikum, pagi. Okey, saya Azlini binti Sulaiman daripada Kuantan, Pahang. So pagi ni Kak Ni nak share dengan you all semua tentang satu produk yang sangat-sangat best di Forever Living, iaitu madu bihani. Okey, ini antara top 10 permintaan, top sales, top 10 10 yang terbaik di dunia. Tahu sebab Forever Living ni ada di 171 buah negara dan Malaysia adalah negara berada di tangga kelima antara yang top sales di dunia. Alright, so ni lah baru kita nak bertanding di pentas dunia. So hari ni Kak Ni nak share tentang bihani. Kenapa ramai orang ambil madu tapi tak dapat khasiat yang maksimum. Kan ada orang dia minum madu, dia kata alhamdulillah settle dia punya isu kesihatan, kan masalah kesihatan. Tapi ada orang dia ambil madu, dah berbotol-botol madu dia minum tapi masih tak dapat semaksimumnya manfaat daripada madu. Sedangkan kita tahu madu adalah antara makanan sunnah yang sangat-sangat bagus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat suka minum madu. So, pasti ada khasiat yang tersendiri dalam madu. So, pagi ni Kak Ni nak share macam mana madu ni dia sangat-sangat miracle tau kejadiannya. Kan, since daripada lebah tu, kan lebah daripada sarang, nak keluar daripada sarang, nak pergi cari nektar, kan Allah dah bagi ways kepada setiap lebah ini. Lebah keluar je daripada sarang, dia nak pergi ikut laluan mana, pergi ke bunga mana untuk sedut nektar, Allah dah bagi ways dekat setiap lebah-lebah ini. So bila lebah tu keluar daripada sarang, dia nak pergi ke mana, laluan tu Allah dah bagi dah. Allah dah bagi arahan kepada mereka. Ibarat kita lah kalau nak pergi mana-mana, kita ada ways kan. So lebah ni dah ada ways, Allah dah tetapkan dia kena ikut laluan ini berapa ratus kilometer dan pergi ke bunga mana untuk sedut nektar. Then bila dah sedut nektar tu, ialah kita bayangkan lebah tu besar mana, sangat kan besar, jadi kelingking ni cukut, kan. So dan lebah ni akan bawa balik madu tu ikut laluan ways yang Allah dah arahkan kepada mereka. Bukan suka-suka hati lebah tu terbang daripada bunga yang dia dah sedut nektar tadi, nak balik ke sarang. Dia ada laluan yang Allah dah tetapkan. Allah dah bagi ways dekat setiap lebah-lebah ini untuk balik ke sarang. Dan bila sampai kat sarang lebah, kan ada ratu lebah pula sebagai menjalankan tugas untuk quality control. Tak semua nektar yang telah diambil oleh lebah-lebah tadi, kawanan lebah tadi, sampai kat sarang, ratu lebah akan select pula, tengok nektar itu berkualiti ataupun tidak. Seandainya nektar tersebut tidak ada kualiti, tidak melepasi tahap kualiti yang diperlukan, nektar itu akan dibuang sahaja. Yang dibawa masuk ke sarang hanya yang pas quality control oleh ratu lebah. So amazing kan? Allah ya barik mengaturkan segala perjalanan keluar masuk lebah ke sarang untuk menghasilkan madu ini sangat-sangat luar biasa. Kan, so selepas nektar dah bawa masuk ke dalam sarang, kan, ke dalam sarang lebah, dan dah dipilih oleh ratu lebah, sudah dihasilkan madu, dan manusia ambil madu itu untuk manfaat kita semua. Tetapi ada orang minum madu, dia dapat manfaat maksimum. Ada orang minum madu sekadar minum sahaja. Kan, sebab madu ni pun banyak juga madu yang tidak original. Sebabnya madu sangat susah untuk didapati, dan kebanyakan madu yang kita dapati daripada hutan hujan khatulistiwa di Asia ini adalah madu yang sangat banyak bercampur dengan air hujan. Sebab khatulistiwa kita ada hujan yang agak
banyak kan, taburan hujan kita agak tinggi. So madu yang the best adalah madu gurun sebab kandungannya hanya 17% sahaja air. Macam bee honey daripada Forever Living ini, ladang ternak lebahnya adalah di gurun, jadi kandungan airnya hanya 17% sahaja. So macam mana kita nak dapatkan kesan yang efektif, yang maksimum bila kita ambil madu? Kita kena tahu apa sakit kita, so kita kena tahu penyakit apa kita ada, untuk kita ambil madu ni secara efektif. So Kak Ni share dekat sini, semoga boleh jadi manfaat kepada kita semua. Alright. Okey, yang pertamanya, cara untuk minum madu, kita boleh double check madu yang kita ada tu madu asli ataupun tidak. Caranya, letakkan sedikit air dalam piring ataupun pinggan putih. Biasa Kak Ni guna pinggan IKEA tu yang putih. Okey, letakkan sedikit air biasa, air masak ke, air kowe ke, kuku tak kisah. Dan kemudian tuang sedikit madu ke dalam pinggan tersebut, kemudian goncang pinggan tu. Kalaulah madu yang ada pada dasar pinggan itu bergerak dan membentuk sarang lebah, that means madu itu adalah madu yang original. Alright. So pagi ni Kak Ni bukan nak buat demo tu, sebab demo tu boleh pergi tengok dekat Kak Ni punya channel YouTube dan juga TikTok. Kak Ni dah share dalam 2-3 minggu lepas macam mana nak double check madu itu asli ataupun tidak. Pagi ni Kak Ni nak share cara macam mana untuk makan madu supaya kita dapat kesan yang efektif. Alright. Assalamualaikum Nurul Aida, thank you watching ya. Kak Ni nak share macam mana cara untuk dapat kesan maksimum. Okay, let's say kita ada sakit di bahagian kepala, maksudnya kita macam selalu migraine, kita selalu pening, kita selalu sakit kepala, kan kita selalu sakit bahagian ni dekat medulla oblongata, mungkin kita ada hypertension, itu maksudnya kita sakit di bahagian kepala lah, maksudnya leher ke atas. So cara untuk minum madu yang terbaik adalah minum madu jangan bercampur dengan air. Kan, untuk orang yang ada masalah di bahagian kepala, terutamanya migraine, mungkin masalah sinus, mungkin masalah dekat bahagian mata, mungkin masalah pada telinga, mungkin masalah pada tekak, pada mulut, maksudnya bahagian atas lah. Ke atas ni dia tidak boleh minum madu bercampur dengan air, dia kena minum madu original, madu saja. Sebab kenapa ada cara minum dia? Sebab kita manusia ni dijadikan daripada tanah. So dalam semua suplemen yang kita ambil, kita kena tengok ada unsur apa kat situ. Tanah, air, kan, apa lagi, angin, kita kena tengok kat situ. So manusia ni daripada tanah. So semua benda yang ada di alam ini adalah satu sama dan terhubung. Dan alam ini dalam masa 24 jam dia ada gelombang dia yang tersendiri. So that's why rawatan bahagian kepala yang sesuai, ambil madu. Madu jangan campur dengan air, dan juga kena ambil pada waktu subuh sebelum duha. Orang yang ada sakit bahagian kepala kena ambil madu tanpa bercampur dengan air dan minum madu ini pada waktu subuh sebelum duha. Alright. Yang kedua, untuk orang yang ada masalah di bahagian perut dan juga usus. Bahagian perut dan juga usus, dia kena ambil madu campur dengan air suam. Ambil madu, kacau dengan air suam. InsyaAllah akan memberikan kesembuhan yang maksimal. Biiznillah. Kena minta dengan Allah sebab kesembuhan mutlak daripada Allah ya Syafi, Allah ya Salam. Kita ikhtiar. Dan caranya ialah ambil 1 sudu teh madu. Yang ni kena buat rawatan ni selepas waktu duha. Orang yang ada masalah bahagian perut dan juga usus, dia kena minum madu selepas waktu duha sampai ke waktu zuhur. Selepas zuhur tu untuk rawatan lain pula. Sampai ke waktu zuhur. Kacau 1 sudu teh madu dengan air suam, dan kacau mesti ikut arah lawan jam. Kenapa lawan jam? Sebab bila kita putar ke arah lawan jam, dia akan menghasilkan energi. Kita tawaf lawan jam, kita bukan ikut arah jam. Kalau kita ikut arah jam, dia akan buang energi.
That's why kalau kita nak basuh beras, kita nak buat apa-apa sahaja, nak buat kek ke, nak buat apa ke, kita dekat dapur kan, suri rumah mak-mak ni kan nak buat apa pun mesti pusing ikut arah lawan jam. Sebab lawan jam insya-Allah dia akan menghasilkan energi. Kalau nak berubat mesti ikut arah lawan jam baru menghasilkan energi. Dan sambil-sambil kita kacau madu ikut arah lawan jam tu, kita zikirlah apa sahajalah yang kita terlintas. Kalau kita pandai berdoa-doa yang tertentu untuk syifa, kita baca doa. Kalau kita tak pandai berdoa, kita tak ingat doa, kita selawat. Kalau kita ada pengetahuan sedikit tentang Asma'ul Husna, kita serulah nama-nama Allah. Kerana Allah berfirman dalam Al-Quran, mohonlah dengan nama-namaku, nescaya akan aku kabulkan. So kalau kita nak berubat, kita mohonlah dengan nama-nama Allah. Allah ya Syafi, Allah ya Salam, Allah ya Fattah, Allah yang Maha membuka. Bukakanlah pintu-pintu kesembuhan untukku. Alright. So yang ketiganya untuk rawatan bahagian pinggang ke bawah. Kalau kita sakit antara pinggang sampai ke lutut, waktu minum madu yang terbaik adalah pada waktu zuhur, selepas zuhur sampai ke asar. Okey, sebab itu bahagian pinggang ke bawah. Alright. Dan yang keempatnya, bila kita sakit, jika kita sakit bahagian bawah lagi, maksudnya lutut sampai ke kaki, waktu terbaik untuk kita ambil madu sebagai rawatan adalah waktu asar sampai ke maghrib. Kenapa pada waktu ini? Sebab gelombang pada waktu itu kena kan match energi itu dengan kita makan madu pada waktu tersebut. Sebab pada waktu asar ke maghrib ni sistem imun kita sangat rendah. That's why kita dilarang berada di luar rumah pada waktu dekat maghrib. Sebab waktu tu adalah waktu yang sangat tak bagus lah sebenarnya. Energinya sangat tak bagus. Alright. So setakat itu sahaja sharing Kak Ni pada hari ini. Dan siapa yang memerlukan madu yang 100% original, Kak Ni jamin original insya-Allah, beserta dengan free consultancy daripada Kak Ni. InsyaAllah Kak Ni akan guide yang terbaik, kan kita akan share beberapa Asma'ul Husna yang kita boleh amalkan untuk kesembuhan, untuk energi hidup yang lebih baik, untuk hidup lebih gembira, lebih bahagia. Kan macam mana kita nak guna, kita suri rumah mak-mak ni banyak berada di dapur kan, insya-Allah sangat bermanfaat untuk kita. So boleh contact Kak Ni dekat nombor 0199845369. InsyaAllah Kak Ni akan share dengan you all semua cara yang paling efektif untuk kita amalkan madu, kan, supaya hidup kita lebih ceria, hidup kita lebih bahagia. Dan madu ni sangat memberikan energi untuk kita. Kak Ni umur dah hampir 50 tahun, anak 6 orang, tapi Alhamdulillah biiznillah Allah bagi Kak Ni sihat untuk uruskan rumah tangga. Dan juga Kak Ni buat bisnes secara online 100%. Sesiapa yang memerlukan income, please join us. Kan, insyaAllah Kak Ni guide macam mana mak-mak suri rumah boleh buat bisnes. Dan nak jadi saudagar madu pun kita ada caranya. So percaya hidup kita penuh keajaiban. Jumpa anda semua di puncak kejayaan. Assalamualaikum.